الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. الحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh barakah ni kita dapat sama-sama lagi berkumpul untuk meneruskan lagi program kita. Untuk pengetahuan, sebelum ni ada yang baru, yang pakcik yang belah kanan ni saya tak nampak, yang belum lepas, yang ni dah nampak. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, jadi kita dah masuk ke kelas yang kedua. Kelas yang kedua maknanya bulan lepas kita dah mula rasmilah untuk kelas Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kitab hadis yang mengumpulkan dalil-dalil berkaitan dengan permasalahan fiqh yang ditulis oleh ulama al-hadis yang digelar sebagai faqihul muhaddithin wa muhaddithil fuqaha. Para ulama kata maknanya dia mengumpulkan dekat Ibnu Hajar ini mengumpulkan dua ilmu yang agung, iaitu yang pertama faqih muhaddithin. Maksudnya apa? Dia seorang muhaddis, seorang ahli hadis yang bukan hadis dalam kitab-kitab dia ataupun menghafaz hadis 1000, 2000 banyak hadis tapi tanpa memahami atau tanpa dapat mengeluarkan hukum hakam daripada hadis yang dia hafal. Dia fuqahaul muhaddithin, dia mahir dalam istinbat hukum terhadap hadis-hadis yang dikumpulkan dalam kitab karangan dia. Kemudian dia juga digelar sebagai muhaddithil fuqaha, iaitu faqih faqih yang mempunyai ilmu yang hebat dalam bidang hadis. Sebab tu sekarang ni heboh orang kata kalau ulama tu ahli hadis, dia ni sebenarnya tak faqih. Biasalah kita dengar kalau dalam WhatsApp tu kan heboh digelar, antaranya yang hebat sekarang ni yang diperkatakan Albani lah. Albani sekarang ni, sebab Albani pun dah meninggal, susah je nak defend diri dia sebenarnya kan. Kalau dia ada, senang selesai masalah. Satu Imam Bukhari ketika menceritakan tentang ilmu hadis ni, dia kata apa, orang duk kata kenapalah orang kata fulan dhaif, fulan kadzab, fulan maudhu', fulan saduq sebagainya kan, seolah-olah kita ni menceritakan tentang aib orang sebagainya. Imam Bukhari ni dia kata apa? Dia kata kita ni menceritakan tentang seseorang yang la'alla qad hatta rihalahum fil jannah qabla mi'ati sana. Kita ni menceritakan ataupun memperkatakan tentang seseorang yang mungkin dia telah menjejakkan kaki dia dalam syurga 100 tahun sebelum. Maksudnya mungkin orang tu sebenarnya masuk syurga, fulan orang tu hebat dan sebagainya, tapi kita menceritakan tentang hal dia ni. Kita tak kata dia ni masuk syurga atau neraka, kita tak kata tentang macam tu. Kita kata kita terpaksa menceritakan tentang peribadi dia ni supaya apa? Supaya kita dapat tahu kalaulah dia ni layak untuk meriwayatkan hadis, kita dapat selamatkan hadis Nabi. Kalaulah dia ni tak layak untuk meriwayatkan hadis, kita dah selamatkan juga hadis Nabi. Apa yang kita nak sekarang ni, apa yang kita risau adalah hadis Nabi. Tentang peribadi dia ni kita tak risau sangat sebenarnya. Sebab apa? Sebab mungkin dia ni ahli salah, ahli orang yang baik dan sebagainya. Allahu hasibu, Allah yang menghisap dia dan dia alhamdulillah dia dimasukkan syurga Allah. Tapi yang kita risau adalah tentang hadis yang dibawa olehnya. Dan sebab itu para ulama hadis kalau kita pernah dengar tentang ilmu ilal ni tinggilah. Kalau ilmu hadis ni kalau kita pernah dengar yang paling tinggi sekali ilmu ilal. Para ulama kata kalau mungkin 30-40 tahun kita belajar ilmu hadis pun
tak akan dapat martabah ulama ilal, an-nuqad, contoh Ibnu Ma'in, Imam Ahmad, Bukhari dan sebagainya. Jadi ulama ilmu ilal ni dia kata apa? Dia kata mungkin seorang tu digelar sebagai fiqh. Fiqh ni maksudnya dipercayai, tapi mungkin dia ni mungkin boleh tersalah satu ataupun dua hadis yang dibawa. Jadi itu isu yang kita bawa supaya apa? Supaya kita dapat selamatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas ulama hadis ni sangat berat. Jadi kalaulah kita mengatakan bahawa seorang itu ulama hadis, janganlah cepat kita mengatakan dia ni tak faqih. Betul, mungkin ada ulama hadis ni dia ada maratib, dia ada banyak kedudukan. Mungkin ada ulama hadis yang dia digelar sebagai ulama hadis hanya kerana dia ni pakar dalam hafaz hadis. Dia digelar sebagai ulama hadis, tapi mungkin dia tak banyak menceritakan tentang fiqh dan sebagainya. Buku-buku dia semua buku-buku yang menghimpunkan hadis saja. Tapi kita tak gelar dia sebagai ulama hadis. Kita tak mengatakan oh dia ni menghafal saja, kita tak boleh kata dia ulama hadis. Tak, kita tetap menggelarkan dia ulama hadis. Tapi kita kata ulama hadis ni ada banyak peringkat. So ada yang ulama hadis yang dia ni bergabung juga dengan dia fiqh, bidang fiqh. Jadi antaranya adalah Ibnu Hajar yang akan kita bicarakan ataupun kita ceritakan tentang buku dia. Antara buku yang hebat lah, Ibnu Hajar ni ada banyak buku hebat. Kalau kita pernah dengar Fathul Bari tu, itu memang bukan setakat buku je, orang pun letak nama dia. Nak kata hebat tak hebat, orang pun guna nama tu supaya apa? Supaya dapat kehebatan yang ada dalam buku Fathul Bari itu dapat dengan nama anak dia. Jadi sampai Imam Asy-Syaukani, kalau kita pernah dengar Imam Asy-Syaukani, dia kata tentang buku Ibnu Hajar ni, la hijrata ba'dal fathi. Ketika mana dia diminta untuk tulis satu kitab syarah tentang Fathul Bari, kemudian dia kata apa? La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas fath. Maksudnya apa? Kalau kamu baca buku Fathul Bari ni betul-betul, kamu mesti tak akan minta lagi seseorang untuk tulis tentang buku syarah Sahih Bukhari. Sebab apa? Sebab semua yang ada dalam yang sepatutnya ada dalam syarah Fathul Bari, dalam syarah Sahih Bukhari itu ada dalam Fathul Bari. Kalau kamu baca betul-betul, kamu tak akan minta aku untuk menulis satu lagi syarah kepada Sahih Bukhari. Jadi buku Fathul Bari ni adalah buku yang sangat hebat dan ditulis oleh Ibnu Hajar. Cuma kita tak cerita tentang buku tu. Nak cerita buku tu mungkin 60 tahun belum tentu habis lagi, sebab buku tu berbelas-belas jilid dan sebagainya. Kita cerita tentang buku yang ditulis oleh Ibnu Hajar yang dinamakan sebagai Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Jadi seperti mana yang telah diedarkan, ada nota di meja dan setiap tangan perempuan tuan-tuan. Cumanya nota tu dia tak ada mukaddimah. Dia terus start dengan Kitabut Taharah, betul ya? Dia terus start dengan Kitabut Taharah. Jadi tapi sebelum Kitabut Taharah tu, itu matan lah, ulama panggil tu matan. Maksudnya dia dah start pada konten, isi kandungan. Sebelum daripada Kitabut Taharah tu, Ibnu Hajar ada tulis satu mukaddimah, satu pendahuluan untuk menceritakan tentang metodologi dia tulis kitab. Ibnu Hajar dia tulis satu mukaddimah untuk menceritakan tentang metodologi dia tulis kitab. Dan mukaddimah ni sangat penting lah. Mukaddimah ni sangat penting. Kami dulu waktu belajar, ada satu masa biasanya kita akan diserang penyakit gila beli buku. Asal jumpa je kedai toko buku ataupun kedai buku, mesti nak beli buku. Sampai rak dekat rumah, dekat bilik sewa tu memang rak banyak sebab buku. Tapi kadang-kadang masuk bilik tengok buku ni, habuk lagi banyak. Sebab apa? Sebab gila beli buku tu tersangat. Tapi bukan kata masa tu banyak, masa tu ada, tapi nak baca tu kurang. Jadi sampai satu ketika kita rasa, betul ke ni cara ni? Maksudnya beli buku banyak-banyak, tak baca ke, atau beli buku sikit tapi baca semua yang kita ada. Jadi ulama waktu diceritakan tentang masalah ni, ada yang kata kalau kita beli buku banyak tu bagus untuk marhalatul bahth, peringkat untuk kita mengkaji. Maksudnya kalau seorang kata aku tengok dalam buku ni ada sekian. So bila kita tak ada buku tu dalam, sekarang ada PDF sebagainya, tapi kalau tak ada buku tu dalam PDF sebab mungkin buku tu rare mungkin ganjil sebagainya, so kita ada buku tu dalam kita punya simpanan. Itu marhalatul bahth. Cuma ulama kata kalau boleh setiap buku yang kita beli tu alal aqal, paling kurang kita pastikan
kita dah baca muqaddimah dia. Yang pertama, pastikan dah baca muqaddimah, tak banyak pun. Ibnu Hajar Fathul Bari dalam Bulughul Maram ni muqaddimah dia setengah muka je, 3/4 kot, campur dengan doa-doa, campur dengan pendahuluan, 3/4. Konten dia setengah muka je muqaddimah. Cuma jadi muqaddimah yang pertama. Yang kedua adalah isi kandungan. Dua ni lah ulama panggil fihras. Ada yang kata fahras, ada yang kata fihras. Jadi dua benda ni kalau alal aqal, kalau kita tak ada masa sangat untuk baca buku yang kita beli, pastikan kita baca dua benda ni. Maksud dia depan dengan belakang lah. Jadi orang kata siapa penulis kitab ni sekurang-kurangnya kita tahu, ataupun siapa yang komen kitab ni sekurang-kurangnya kita tahu, siapa yang tulis buku muqaddimah kitab ni sekurang-kurangnya kita tahu, atau kitab ni ceritakan tentang apa sekurang-kurangnya kita tahu. Kalau pun kita tak sempat untuk baca isi kandungan. Ada ulama yang kata biarlah kita beli buku sikit, kita ada buku sikit dalam simpanan, tapi kita baca semuanya. Kan Ibnu Utsaimin antaranya adalah ulama yang bukunya tak dalam simpanan dia tak banyak pun, tapi kalau kita orang kata istilah orang Quran ni tebuk je mana-mana buku dia boleh tahu dekat mana muka surat berapa dan sebagainya. Antara ulama yang hebat yang dikenali sebagai mudaqqiquz zaman, ulama yang sangat-sangat teliti dalam keluarkan hukum. Jadi insya-Allah kita akan baca muqaddimah dulu. Supaya kita dapat tahu metodologi lah. Sebabnya kadang-kadang kita ni semangat nak menuntut ilmu tu banyak, tinggi, tapi kadang-kadang kita tersalah sampai kita punya mulut ni boleh kita kata celupa. Yang apatah lagi bila mana bersangkut paut dengan maruah para ulama lah, nama baik para ulama. Sebab tu Ibnu Asakir dia kata luhumul ulama masmumah, daging para ulama ni beracun. Bukan beracun kita makan dia kita mati, tak, kita pun tak bagi nak makan, tapi maksud dia adalah sekiranya mana kita kritik dia, mungkin peratusan kita salah tu lagi besar. Ulama yang muhaqqiqin lah, bukan ulama yang kita kata baru baca 2-3 buku dah jadi ulama, atau baru pakai kopiah dah jadi ulama. Tak, maksudnya ulama muhaqqiqin. Kalau kita kritik dia, kita kata contoh, kita kata Musnad Imam Ahmad lah, kita kata Imam Ahmad. Contoh Imam Ahmad ada satu kitab namanya Musnad. Dalam Musnad ni ada 40,000 hadis. Imam Ahmad ni dikenali sebagai Asadus Sunnah ataupun Sahibus Sunnah. Ulama jarah wa ta'dil, ulama hadis, bila mana kan kita kata ada siqah, ada saduq, ada nak bagi klasifikasi ulama. Bila mana dia kata fulan tu sunnah, sahibus sunnah, itu antara klasifikasi yang tinggi. Bila kita kata sahibus sunnah ataupun apa-apa yang berkaitan dengan sunnah, itu adalah satu itlaq ataupun klasifikasi yang tinggi untuk seorang ulama. Jadi Imam Ahmad ni digelar sebagai sahibus sunnah. Mana orang hebat. Dia dikatakan mengumpulkan ilmu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dengan Imam Syafi'i lah, sebab dia yang terakhir. Dia meninggal 241 kan. Dia yang terakhir anak murid Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengumpulkan ilmu Imam Malik. Jadi dia anak murid Imam Syafi'i, jadi dia mengumpulkan ilmu sebelumnya. Jadi bila kita kata Imam Ahmad, dia buat kitab nama dia Musnad, dan kitab tu ada 40,000 hadis. Tiba-tiba kita kata dalam buku Musnad Ahmad tu ada hadis palsu. Kan heboh sekarang semak status hadis kan, hadis palsu kan. Jadi kita hadis palsu ini kena hentam habis-habis ni, tak boleh jadi hadis palsu ni. Tiba-tiba Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis, yang hadis tu dihukum palsu oleh para ulama. Saya ambil contoh, ada satu hadis dalam Musnad Ahmad menceritakan tentang masuknya Abdurrahman bin Auf kan, dukhul Abdurrahman ibn Auf al-jannata habwan. Hadis tu pernah dengar tak? Kalau ada buku Dr. Basri, Profesor Basri yang tentang kisah-kisah palsu masyhur tu kan, ada cerita pasal Abdurrahman bin Auf ni kan kaya, dikenali sebagai hartawan sebagainya kan, masuk syurga. Memang dia masuk syurga sebab al-asyarah mubasyirin bil jannah, 10 yang dia berjamin syurga, tapi dia masuk dalam keadaan merangkak sebagai satu balasan hukuman untuk dia kerana dia ni ada masalah lah pada harta dia ni. Dukhul Abdurrahman Habwan, istilah hadis tu. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Jadi hadis ni maudhu', dihukum oleh Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi masukkan hadis ni dalam kitab dia, nama kitab tu Maudhu'at. Kitab Maudhu'at ni adalah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis palsu.
Jadi Ibnu Jauzi masukkan hadis ni hadis palsu. Maksudnya hadis ni palsu lah. Tapi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. So kita nak kata Imam Ahmad ni betul. Dia ni tak nak defend hadis Nabi ke? Hadis palsu pun dia masukkan dalam kitab Musnad Ahmad ni. Tapi kita katakan Ibnu Hajar, saya ambil satu contoh je. Ibnu Hajar ketika menceritakan tentang hadis ni, Ibnu Hajar ada satu kitab nama dia Al-Qaulul Musaddad fi Zabbi an Musnad Imam Ahmad. Kitab ni Ibnu Hajar tulis untuk defend Imam Ahmad. Imam Al-Iraqi, Syekh Ibnu Hajar ini penulis kitab ni, Syekh dia nama dia Al-Iraqi, telah mengkritik beberapa hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Ibnu Hajar anak murid dia, walaupun Syekh dia yang kritik, dia terpaksa dikata kebenaran itu lebih penting. Dia terpaksa kritik balik apa hadis-hadis yang dikritik oleh Syekh dia ni Iraqi dalam sebuah kitab nama dia Al-Qaul Musaddad. Jadi dia cerita waktu dia ceritakan tentang hadis ni, hadis Abdurrahman bin Auf tu, dia kata hadis ni sebenarnya bukan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bukan juga diriwayatkan oleh anak dia, tapi dimasukkan ke dalam Musnad Imam Ahmad selepas kewafatan keduanya. Maksudnya kita tahulah Musnad Imam Ahmad ni sebenarnya ada dua. Satu Imam Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sendiri. Satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh anak dia. Bukan Imam Ahmad. Tapi masalah hadis Abdurrahman bin Auf ni sebenarnya bukan hadis Imam Ahmad, bukan juga hadis anak dia, tapi hadis orang lain yang dimasukkan ke dalam Musnad Ahmad selepas Imam Ahmad dengan anak dia meninggal. Jadi itu antara kita kata, kalau kita dah bantai dulu teruk betul Imam Ahmad ni masukkan hadis palsu, kita pun bantai gerbuk-gerbuk, akhirnya kita yang salah sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita tak faham metodologi. Jadi faham metodologi para ulama waktu menulis kitab ni sangat penting. Faham metodologi para ulama waktu dia menulis kitab sangat penting. Kalau saya nak cerita tentang kita punya salah faham sehingga mengakibatkan sangka buruk kita para ulama sangat banyak. Apatah lagi dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kita kena sangat-sangat jaga. Para ulama hadis dia kata Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih. Ijma' para ulama hadis, Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih selepas Quran. Kitab paling sahih selepas Quran ni maksudnya paling sikit salah. Bukan paling sahih saya maksudkan paling betul, tak. Paling sikit salah. Sebab Quran ditulis oleh Allah, Sahih Bukhari ditulis oleh manusia. So dah berbeza. Cuma bila ulama kata paling sahih, maksud dia paling sikit salah. Paling sikit salah. Jadi para ulama bila telinga dia orang ni dengar cerita orang kutuk Sahih Bukhari dia terus alert. Dia terus nak jawab. Sebab tu berapa banyak berpuluh beratus kitab ditulis tentang Sahih Bukhari dia. Syarah, komen, kritik semua ditulis tentang Sahih Bukhari. Sebab apa? Sebab dia nak bagi sumbangan kepada buku ataupun kitab yang telah diberikan ijma', kesepakatan oleh ulama hadis bahawa kitab ni paling sahih. Jadi kalau ada sesiapa yang cuba kritik, jatuhkan martabat Sahih Bukhari, kalau boleh dia nak ada sumbangan untuk defend Sahih Bukhari. Jadi banyaklah kalau kita cerita tentang Sahih Bukhari, memang banyak. Ada ulama kata Sahih Bukhari ni tak erti, tak mahir lah, sampai dia masukkan hadis tentang kirdun. Hadis apa? Hadis monyet berzina. Monyet berzina, lepas tu dia buat rejam dan sebagainya. Hadis ni memang monyet tu buat hudud. Monyet ni dia buat hukum hudud. Maksudnya ada seorang berzina dengan bini dia, kemudian monyet ni nampak sebagainya, lepas tu dia bagi tahu kat dia punya waliul am, dia punya ketua. Kemudian ketua dia okey bincang-bincang buat hudud, dia kena rejam. Kata orang yang kritik hadis ni, dia kata macam mana monyet binatang yang tak ada taklif ni boleh kena buat hudud sebagainya. Macam tak logik. Walaupun hadis ni Sahih Bukhari. Jadi bila kita kritik hadis Sahih Bukhari, maknanya kita kritik pengarang dia, seolah-olah pengarang dia ni macam tak tahu benda. Macam kerja dia hafaz hadis, tulis buku dalam kitab, kumpul, okey selesai, tutup buku, okey orang lain baca. Tak. Tapi antara ulama yang defend hadis ni, dia kata kalau kita boleh baca hadis ni, Bukhari dia letakkan hadis ni bukan dalam kitab yang tentang hukum hakam. Kita tahu kan Bukhari punya style ni, dia akan letak hadis ni dalam bab apa? Bab A, bab sekian. Jadi kita tahu Bukhari nak apa daripada hadis ni. Bukhari sebab apa? Sebab tu ada hadis-hadis yang ada dalam berbelas-belas tempat, kadang-kadang sampai belas-belas tempat. Sebab apa? Bukhari dia potong hadis-hadis ni, dia letak dalam bab sekian, letak dalam bab sekian. Jadi kita tahulah contoh hadis tu panjang, so Bukhari nak lafaz ni sahaja untuk menceritakan tentang masalah sekian. Jadi Bukhari, kita tengok Bukhari dia letakkan hadis ni, rupanya dia letakkan hadis ni dalam bab yang bukan berkaitan hukum hakam. Maksudnya Bukhari bukan nak cerita tentang hudud ni
masalah hukum hudud ni diambil daripada perbuatan monyet tu. Tak, Bukhari nak ceritakan tentang asyar, tentang tarikh-tarikh yang berlaku ataupun sejarah-sejarah yang berlaku di kalangan pada waktu sebelum tu je yang Bukhari nak ceritakan. Hadis tu dari segi ilmu hadis, rawinya sebagainya semua tak ada masalah, cuma dari segi matan. Okey, jadi insya-Allah kita akan masuk dalam kitab ni, mukaddimah dia. Cumanya mukaddimah dia ni saya nak baca, saya tak baca bahasa Arab dia, saya ambil point dia supaya kita dapat tahu apa yang diceritakan sebelum kita masuk pada matan. Okey, Imam Ibnu Hajar waktu dia tulis mukaddimah, dia meletakkan syarat ataupun metodologi, style dia tulis. Dia kata, aku akan letak rumus ataupun simbol pada hadis-hadis yang aku riwayatkan. Maksudnya apa? Contoh hadis tu diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, 5-6. So Imam Ibnu Hajar dia akan kata rawahu sittah, diriwayatkan oleh imam yang 6. Maksudnya apa? Maksudnya 6. Jadi daripada dia sebut satu daripada 3 baris jadi satu baris je, tak sampai satu baris pun, setengah baris. Sebab tu Ibnu Hajar kitab ni kitab yang paling mudah, yang paling dia boleh cepat popular. Sebab apa? Sebab dia ringkas. Kalau tengok saya punya buku ni jenis pocket ni, maksudnya apa? Mudah untuk menghafal. Jadi antara sebab Ibnu Hajar tulis buku macam buku ni adalah untuk meringkaskan, untuk mendekatkan dalil-dalil fiqh pada kehidupan orang awam. Sebab apa? Orang awam ni kadang-kadang dia ikut, baru dia cari dalil. Dia dah buat benda tu 10 tahun, 20 tahun, okey, kemudian baru dia cari, aku rasa-rasa nak baca dalil lah. Jadi kalau dia buka Al-Mughni, ataupun kalau dia buka kitab-kitab yang 30-40 jilid, memang sampai tahun depan dia tak jumpa dalil tu. Jadi Ibnu Hajar dia telah meringkaskan kitab-kitab macam ni untuk kita mengetahui dalam kehidupan seharian kita yang berkaitan masalah hukum halal haram ni, apa dalil dia. Contohnya kalau kita tengok ayat hadis yang pertama ni kan, hadis yang pertama tentang hayawanatil bahr, tentang haiwan-haiwan yang hidup dalam laut. Apakah boleh ke makan kuda, ketam ke, udang ke, ikan sebagainya. So kita kata, okey, dalil dia macam ni. Jadi kita hafal terus. Jadi senanglah Ibnu Hajar nak meringkaskan. Jadi tujuan kitab ni Ibnu Hajar tulis untuk meringkaskan kita. Jadi sebab tu Ibnu Hajar bila dia kata meringkaskan, apa benda yang berkaitan dengan ringkasan dia akan cuba ringkaskan. Contohnya lah, satu hadis tu ada banyak riwayat. Kita tahu hadis ni ada banyak riwayat. Contoh ada 10 riwayat. Setiap riwayat ni lafaz dia berbeza-beza. Dan ada lafaz yang sampai 10 baris, ada lafaz sampai 5 baris, 6 baris, banyak baris. Setiap riwayat tu lafaz dia berbeza-beza. Jadi Ibnu Hajar akan cuba mencari riwayat yang mempunyai lafaz yang paling kompak sekali, padat, tapi tak banyak, tak cerita banyak-banyak sangat. Kan? Contoh nanti kita akan tengok hadis pertama saya bagi contoh. Jadi Ibnu Hajar akan cuba cari lafaz yang paling padat, mempunyai hukum yang dia nak, tapi tak menjela-jela. Dia takkan ambil riwayat yang panjang tu. Sebab apa? Sebab dia dah syaratkan dekat mukadimah dia tadi, dia hanya nak meringkaskan. Kitab ni adalah kitab ringkasan. Jadi macam itulah juga dengan masalah mentakhrij ataupun kita panggil menisbahkan hadis tu pada ulama yang meriwayatkan hadis. Jadi daripada dia cerita Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dia kata rawahu sittah, diriwayatkan oleh imam yang 6. Jadi dia ada 7 sumber utama yang digunakan Ibnu Hajar untuk menulis kitab ni. Kalau kita pernah dengar biasanya kitab Sunan Sittah, tapi Ibnu Hajar tambah satu lagi, Kutubus Sab'ah. Kita panggil Kutubus Sab'ah. Maksud dia yang pertama adalah Imam Ahmad, Musnad Ahmad. Yang kedua adalah Bukhari, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. 7. Jadi bila Ibnu Hajar kata diriwayatkan oleh imam yang 7, maksudnya 7 orang ni. 7 orang. Jadi kemudian Ibnu Hajar katalah, kalau 6 maksudnya buang Imam Ahmad. 6 lah. Buang Imam Ahmad yang pertama tadi, Musnad Ahmad, maksud dia diriwayatkan oleh imam yang 6. Kalau 5 maksud dia buang.
Kalau 4 buang Bukhari Muslim. Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Nasa'i dengan Ibnu Majah. Kalau 5 biasanya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dengan Imam Ahmad. 6 lah. Jadi itu cara Ibnu Hajar untuk susun dia punya takhrij. Kemudian selepas dia cerita pada tu, dia cerita pada sekiranya hadis tu diriwayatkan oleh Bukhari dengan Muslim, Imam Ibnu Hajar dia kata muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ni kita biasa dengar lah. Maksudnya hadis ni sepakat Bukhari Muslim meriwayatkan. Okey. Kemudian seterusnya Ibnu Hajar dia menceritakan, dia berdoa lah, dia berdoa supaya kitab ini dapat menjadikan seorang itu al-alim kan, al-alim, seorang yang benar-benar alim. Maksudnya bila kita kata al-alim ni ada dua. Ya, kalau kita biasa baca Fatihah kan 7 kali 5 kali semayang. Al-Fatihah tu sampai inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim tu adalah doa. Siratal mustaqim tu doa, tapi ulama kata kita berdoa siratal mustaqim ni adalah pada waktu yang paling mulia, pada saat yang paling mulia iaitu pada saat salat. Kemudian pada ketika yang paling mulia iaitu selepas kita dah baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita dah betul-betul hina, dah betul-betul minta pada Allah. Kemudian bila kita dah menghinakan, kita dah betul-betul jatuh, betul-betul rasa rendah diri pada Allah, akhirnya barulah kita kata ihdinas siratal mustaqim. Barulah kita start doa. Satu Al-Fatihah, kalau kita tengok turutan ayat tu sangat-sangat mulia. Sebab tu Al-Fatihah wajib baca setiap solat. Tapi kita baca semata-mata sebab dia wajib je. Kalau kita baca setiap ayat, turutan ayat tu, dia tengok start daripada alhamdulillah, kita hanya puji saja. Ar-Rahmanir Rahim, kita ikrar, kita berikan kita punya kesaksian bahawa Allah ini memiliki sifat ketuhanan. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, bahawa dia adalah pemilik segalanya sebagainya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita rendahkan diri pada Allah, barulah kita start doa pada ihdinas siratal mustaqim. Doa itu baru pada ihdinas siratal mustaqim selepas kita rendahkan diri pada Allah. Jadi ihdinas siratal mustaqim ni ulama kata apa yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim, penerangan ni ada selepas tu. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan-jalan selain daripada orang-orang maghdubi alaihim waladdallin, orang-orang yang dimurkai dengan orang-orang yang sesat. Ulama kata yang pertama adalah Yahudi. Sebab apa? Sebab Yahudi ni adalah dia orang ni berilmu, alima walam ya'mal. Dia orang ni berilmu, alima walam ya'mal. Berilmu tapi tak nak beramal. Berilmu tapi tak nak beramal. Yuharrifuna al-kalima dalam Quran kan, yuharrifuna al-kalima am mawadhi sebagainya. Kemudian yang kedua adalah waladdallin, ni adalah Nasara. Mereka ni beramal dalam keadaan jahil. Jadi satu golongan ni dah meremehkan, maksudnya dia ada ilmu tapi dia tak nak beramal. Satu golongan lagi ni dia melampau, dia berilmu dia beramal dalam keadaan dia jahil. Jadi untuk lagi daripada kedua-dua golongan ni baru yang dinamakan sebagai siratal mustaqim. Itu yang dinamakan sebagai siratal mustaqim. Jadi Ibnu Hajar pada dalam mukadimah dia ni, akhir mukadimah ni, dia berdoa pada Allah agar kita ni yang membaca buku ni diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan beramal dengannya. Sebab tu kalau dalam sebuah hadis Nabi cerita tentang Quran, hujjatan lana, Allahumma jadikan Quran hujjatan lana wala hujjatan alaina kan. Hujjah kepada kita, bukan hujjah ke atas kita. Kita jumpa Allah Subhanahu wa taala nanti, biar Quran tu jadi hujjah bagi kita, pendinding kita, defend kita, bukannya yang akan jadi yang akan menghentam kita, Macam itulah juga dengan ilmu. Jadi insya-Allah itu adalah sedikit tentang mukaddimah Ibnu Hajar. Itu sedikit tentang mukaddimah Ibnu Hajar. Jadi kita masuk pada hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Ibnu Hajar rahimahullah, Kitabut Taharah babul miyah. Kitabut Taharah babul miyah. Kitabut Taharah, kitab ni adalah makna dia ditulis. Tapi itu istilah. Kalau dari segi bahasa, ia dihimpun. Jadi sebab apa satu benda ni dinamakan kitab? Dia menghimpunkan daripada banyak sumber, dimasukkan dalam satu tempat, so dinamakan sebagai kitab. Jadi sesuatu yang menghimpunkan. Jadi itu dinamakan sebagai kitab. At-Taharah ni bersuci lah, kitab bersuci. Jadi kita kata bersuci ni yang ada dua. Yang pertama adalah raf'ul hadath, mengangkat hadath.
hadas ni ada hadas kecil dan hadas besar. Kemudian ada yang kedua adalah izalatun najasah. Maknanya dia ada dua bahagian. Bila kita kata bersuci, dia ada dua bahagian. Izalatun najasah dengan raf'ul hadas. Yang pertama adalah izalatun najasah ni, angkat najis. Maksudnya najis yang ada, contohlah kita punya baju kotor. Contohnya baju kotor. So kita bersihkan baju kita, itu dinamakan sebagai bersuci juga. Tapi baru lepas stage pertama. Kalau kita nak semayang tak boleh lagi. Memang baju dah bersih, tapi baru lepas stage pertama kita tak ambil wuduk. So tak boleh juga. Sebab tu bila dah sampai stage pertama, iaitu izalatun najasah, masuk stage kedua, raf'ul hadas, angkat hadas. Hadas ni ada dua, satu hadas kecil dan hadas besar. Jadi hadas kecil kalau diangkat dengan wuduk lah, Jadi bila kita dah lepas stage pertama iaitu izalatun najasah, kita dah bersihkan apa yang patut dibersihkan. Maksudnya dari segi pakaian dah bersih, dari segi tempat kita nak solat dah bersih. Baru masuk stage kedua iaitu raf'ul hadas, angkat hadas. Jadi kalau kita ambil hadas yang pertama iaitu hadas kecil, jadi angkat hadas dengan berwuduk. Jadi barulah kita katakan sebagai bersuci itu lengkap. Okey, itu dari segi bahasa at-taharah. Kemudian babul miyah. Bab ni pintu lah. Maksudnya apa? Tempat ataupun kawasan yang mana orang masuk ataupun keluar daripadanya. Itu dinamakan sebagai pintu. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Hajar ni dengan bab, iaitu sebelum kamu nak masuk tentang cerita hadis-hadis tentang bersuci ni, jadi nak masuk kita guna bab ni, kita guna pintu. Macam itulah yang dimaksudkan. Jadi orang ulama kata istimal majazi lah, istimal majazi. Bukan nak masuk, maksudnya kita nak masuk dalam pintu tu, tak. Maksudnya sebelum kita nak masuk, nak bicarakan tentang hadis-hadis tentang bersuci ni, jadi kita nak masukkan, kita gunalah istimal, kita gunalah perkataan bab, Al-miyah ni air, mak. Jamak ataupun jamak ni apa bahasa Melayu? Banyak plural. Okay. Plural daripada perkataan mak ni satulah. Miyah ni banyak. Cumanya kita bila kata air, contohlah saya kata satu gelas ni, satu botol ni air. Banyak ni pun air, setitik pun air. Sama je penggunaan perkataan dia. Kan? Walaupun bahasa Melayu ada setitik air lah. Tapi kalau kita buang setitik tu tetap air juga. Kan? Contoh saya kata ada sikit air sini kan. Saya tetap kata ada air situ. Kan? Okey, kemudian ada air dalam botol. Saya tetap kata ada air dalam botol. Jadi penggunaan dia sama. Dua-dua air. Cumanya kenapa dijamakkan dekat sini? Kenapa dipluralkan dekat sini? Sebab ulama kata air ni ada macam-macam jenis. Dari sudut hukum fiqh, air ni ada macam-macam jenis. Ada air yang boleh digunakan waktu bersuci. Ada air yang tak boleh digunakan waktu bersuci. Kan? Jadi air ni macam-macam lah. Jadi disebabkan dia ada macam-macam jenis, ulama menjamakkan perkataan air ni. Tapi dari sudut bahasa, mak ni sikit pun mak, banyak pun mak. Kan? Satu gelas pun dikatakan sebagai air, satu titik pun dikatakan sebagai air. Okey, kemudian Ibnu Hajar membawa hadis yang pertama. Jadi sebenarnya hadis pertama ni biasanya hadis yang paling hebat lah, orang kata. Hadis yang paling hebat. Sahih Bukhari dia bawa hadis yang pertama dalam kitab dia. Hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Jadi sebab tu para ulama bila cerita tentang hadis niat dia, mesti dia akan cerita pada Sahih Bukhari. Kenapa agaknya Sahih Bukhari letak hadis ni? Kan? Kenapa agaknya? Ada satu Imam Suyuti karang satu kitab, nama kitab dia Al-Jami' As-Saghir. Kitab ni Imam Suyuti karang ikut abjad, ikut huruf, alif ba ta saja tu kan, ikut huruf. Tapi dalam keadaan dia karang kitab dia ni ikut huruf, dia tetap meletakkan hadis innamal a'malu binniyat ni yang pertama juga. Jadi dia dah bercanggah dengan dia punya style, dia punya metodologi. Dia kata dia karang ikut huruf, tapi innamal a'malu binniyat ni tak mula dengan alif, dia guna hamzah. Jadi dia dah bercanggah dengan dia punya metodologi. Ulama kata sebab apa dia letak? Sebab nak menggambarkan hadis ini adalah hadis yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat agung, yang mana kita patut mulakan dengan setiap benda yang kita buat, kita patut mulakan dengan niat. Cumanya Ibnu Hajar dalam ni dia tak nak cerita tentang masalah niat. Dia nak cerita tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum hakam fiqh. Sebab tu kalau kita tengok dah dekat tajuk buku dia ni, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ahkam ni maksudnya ahkam fiqhiyah,
bukan ahkam akidah, bukan hukum hakam berkaitan akidah, syurga, neraka, hari akhirat atau sebagainya, dan juga bukan ahkam akhlak, bukan berkaitan dengan akhlak dan sebagainya. Cuma dia masukkan akhir nanti kitabun jami', ada juga hadis-hadis tentang akhlak, tapi belakang sekali. Jadi dia masukkan, dia bawa hadis yang pertama iaitu an Abi Hurairah. Hadis yang pertama ya, kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu akhrajahu al-arba'ah wa ibn Abi Shaybah wal lafdhu lahu wa sahhahahu Ibn Khuzaimah wa Tirmizi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Okey, saya punya cara, kita akan baca matan ni dalam bahasa Arab, kemudian saya akan terangkan makna matan tu dari sudut secara umum dulu. Saya akan terangkan makna secara umum, kemudian kita pergi balik kepada sanad hadis tu. Kalau hadis tu sahih, kita tak cerita tentang masalah-masalah hadis yang detail, tak, sebab hadis tu dah sahih, dah selesai. Cuma kalau ada dalam rawi tu cerita-cerita yang menarik yang berkaitan dengan sejarah perawi itu, saya akan bawa kalau berkaitan dengan rawi itu. Tapi kalau hadis itu sahih, tapi kalau hadis itu dhaif, kita terpaksa sikitlah cerita tentang masalah yang berkaitan dengan ilmu hadis. Kenapa dia dhaif, siapa yang mendhaifkan, tapi tak detail sebab risau saya seorang nanti. Kan? Risau juga. Okey, jadi kita akan cerita tentang yang umum sahaja. Supaya apa? Supaya kita dapat istinbat hukum hadis tu. Sebab apa? Sebab risau juga sebenarnya. Sebab ada satu hadis tentang majlis ilmu lah. Biasanya kalau kita conduct majlis ilmu ni, mula-mula kita akan cerita lah tentang kelebihan majlis ilmu. Cerita hadis yang popular, hadis yang hafathumul malaikah tu, empat kelebihan yang orang dapat bila majlis ilmu. Yang pertama, dinaungi oleh malaikat, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dinaungi dengan rahmah. Kemudian nama dia viral dekat langit, wa dzakaruhumullah fi man indah. Saya tak risau yang tiga tu, saya risau yang satu lagi tu, wa nazalat alaihimus sakinah tu, turun sakinah. Maksud turun sakinah ni turun ketenangan. Risau juga sangat-sangat tenang sambil tertidur. Itu paling risau saya, terlampau tenang. Jadi kalau boleh kita doa lah, ketenangan tu bukan kat mata lah, ketenangan tu kat hati ya. Ketenangan tu kat hati. Risau ketenangan tu sampai mata je. Okey. Jadi secara umum apa yang dimasukkan dalam hadis ni, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Rasulullah berkata tentang bahr, air laut. Huwa at-tahuru ma'uhu. Dia menyucikan. Air ini air yang menyucikan. Huwa at-tahuru ma'uhu. Air ini air yang menyucikan. Al-hillu maitatu. Dan mayat yang ada di dalamnya itu halal. Dan mayat yang ada dalam laut itu adalah halal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kalau kita tengok ada tuan-tuan ada baris tak? An Abi Hurairah kan? An Abi Hurairah kan? Kadang-kadang kalau sikit tentang bahasa Arab. An Abi Hurairah ni kan, siapa yang belajar bahasa Arab, kenapa dia Hurairah? Sebab dia mamnu' min as-sarf. Dia tak jadi Abi Hurairati. Sebab kadang-kadang ada orang cerita pumpang tentang hadis, tapi baca hadis, elok-elok hadis tu sahih, dia baca jadi maudhu' terus. Syekh kami di UKM, Syekh Profesor Asmadi Sakat, kalau pernah dengar, dia selalu ceritalah, kita ni pumpang tentang hadis sahih, dhaif, maudhu' sebenarnya. Lepas tu rupanya kita hadis tu hadis sahih, hadis Bukhari, kita baca jadi maudhu' terus hadis tu. Sebab apa? Baris salah kan? Hadis tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil hilak qabla salatil Jumaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang untuk kita buat halaqah sebelum solat Jumaat. Sebab apa? Sebab ada orang datang nak solat, ada orang nak baca Quran. Tiba-tiba dalam datang, rupanya dalam majlis tu orang tengah tak kisahlah buat majlis ilmu ke ataupun apa, tapi dalam bentuk halaqah. Nabi larang. Tapi kita hadis tu sahih. Tapi Nabi kita baca nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil hal, daripada bercukur. Jadi orang baca tu 20 tahun dia tak bercukur hari Jumaat. Sedangkan hadis tu bukan berkaitan bercukur. Hadis tu berkaitan dengan hilak, tentang buat halaqah zikir. Jadi kalau kita nak baca hadis tu, pastikan kalau hadis tu ada baris, tak ada masalah lah. Hadis tu ada baris tak masalah. Tapi kalau tak ada baris, pastikan kita baca dengan betul. Dan nak cara nak baca dengan betul, kita baca dengan tausyih lah, dengan para masyayikh kita. Okey, jadi an Abi
an Abi Hurairata. Dia tak patut, dia kalau ikutkan Hurairati kan, tapi dia mamnu' min as-sarf, dia tak boleh baris bawah, dia Hurairata. Contoh lain saya kata an Umar bin Khattab, an Umara, dia tak boleh jadi an Umari walaupun selepas daripada huruf jar, betul maksudnya sepatutnya an Umari kalau kita perkataan-perkataan lain, tapi dia mamnu' min as-sarf, dia jadi an Umara. Jadi kita jangan hadis sekian an Umari, jadi orang yang kita nak bahas pun dah bergelak dah, baru start dua perkataan dah gelak. Sebab apa? Kita dah salah baca kan. Jadi sebab apa kita dah salah baca. Jadi kalau boleh kita pastikan kita ada ilmu jugalah sebelum nak bantai orang tu. Okey, salah lah dari segi bacaan, salah bacaan bahasa Arab salah. Jadi kalau orang dengar orang tu ada ilmu sikit tentang bahasa Arab, jadi dia senyum je lah, dia kata kau nak bantai aku, kau baca salah, dia kata kan. Macam orang baca Quran, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita baca macam sama, tapi orang dengar dia ni baca ya'lamu ke ya'lamu dengan hamzah. Kalau kita baca dengan ain, maksudnya Allah mengetahui. Kalau baca dengan hamzah ya'lamu, jadi Allah sakit kan, jadi Allah sakit. Dah lain dah tu. Jadi pastikan kita ada ilmu sikitlah tentang bahasa Arab. Okey. Jadi hadis ni Nabi SAW kata tentang fil bahr, air laut. Sebenarnya hadis ni panjang, macam saya kata tadilah. Hadis ni sebenarnya hadis yang panjang sikit, tak panjang-banyak pun. Sebenarnya hadis ni Imam Malik diriwayatkan dalam Muwatta, hadis dia panjang sikit. Dia kata ada seorang tanya, inna narkabul bah. Dia ni dengan satu kumpulan naik kapal, narkabul bah, wa nahnu wa ma'ana qalil minal ma'. Tapi dia bawa sikit je air. Fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau kami berwuduk dengan air ni, jadi kami akan haus. Sebab apa? Takkan dia orang nak berwuduk dengan air laut kan? Jadi maksudnya takkan dia orang nak minum air laut. Jadi dia orang terpaksa guna air wuduk, minum dengan air yang dia bawa. Kalau nak minum dengan air laut tak boleh. Jadi fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau kami berwuduk dengan air yang kami bawa untuk minum ni, kami akan kehausan sebab kami tak ada air untuk minum. Afanatawadda'u bima'il bah. Apakah kami boleh untuk berwuduk dengan air laut? Barulah sampai ayat jawapan Nabi ni. Jadi soalan tu yang ada dalam Muwatta Imam Malik tu tak dibawa oleh Ibnu Hajar. Jadi kita tengok Ibnu Hajar dimaksudkan dengan kitab ni adalah untuk meringkaskan. Jadi sebab tu dia cuba untuk mencari peluang-peluang untuk meringkaskan, tapi dalam keadaan dia tak menyebabkan orang tak faham apa yang dia nak. Jadi dia hilangkan soalan tu. Dia bawa riwayat ni tanpa soalan, hanya ada jawapan Nabi sahaja. Kalau kita tengok Nabi tu jawab dia dalam hadis ni. Nabi kata air itu suci. At-tahur. Kita tengok huwa at-tahur. Ta tu baris atas. Bila mana baris atas ni maksudnya air lah. Yang dimaksudkan adalah sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Macam sahur kan, ada suhu. Kita tak pernah dengar suhu kan? Kita dengar sahur je kan? Sahur apa benda lah, semua sahur. Makanan sahur, waktu sahur, semua sahur. Sedangkan sahur dengan suhu lain kan? Sahur ni adalah makanan yang digunakan untuk bersahur. Suhur ni adalah perbuatan sahur tu kan? Tapi kita bantai sekali je, senang kan? Jadi macam inilah juga dengan ayat, dengan lafaz ni huwa tahur. Maksud tahur ni adalah air itulah. Dia tak cerita suci tu, dia cerita air tu. Jadi huwa tahur, air itu suci. Okey. Kemudian dia kata al-hillu maitatu. Mayat ataupun bangkai mayat ni maksudnya haiwan yang tak disembelih. Haiwan yang tak disembelih dengan sembelih yang betul lah. Jadi dinamakan sebagai mayat, bangkai. Jadi bangkai yang ada dalam laut tu adalah halal. Okey. Selesai. Saya nak tengok kita tengok pada jawapan Nabi SAW. Selain daripada kita belajar hukum hakam fiqh pada hadis-hadis Nabi SAW, kita juga belajar macam-macam benda yang berkaitan dengan perkara-perkara lain selain daripada fiqh. Itulah tujuan Nabi SAW diutuskan juga, antaranya selain daripada itu kan, selain daripada nak memberi syariat ataupun nak menyampaikan syariat yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi juga diutuskan untuk akhlak kan. Nabi juga diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Aisyah ditanya oleh Urwah bin Zubair, akhlak Nabi SAW kana khuluqul Quran. Jadi antara tujuan Nabi SAW diutuskan juga untuk menyempurnakan akhlak. Jadi selain daripada kita keluarkan hukum hakam fiqh, kita tengok juga apa yang Nabi SAW sampaikan ataupun ajar pada sahabat dia. Nabi ditanya
tentang cara boleh tak kita berwuduk dengan air laut. Sahabat tahu air laut ni bersih. Sahabat tahu. Cuma sahabat tak tahu air laut ni boleh tak buat wuduk. Faham Sahabat tahu air laut ni bersih, tapi sahabat tak tahu boleh tak air laut ni bawa untuk wuduk. Jadi sahabat pun tanya Nabi. Cumanya nama sahabat yang tanya Nabi itu tak ada jelaskan. Okey, ada ulama dia kata Abdullah, ada yang kata Ubaid, ada yang kata Abdun, tapi tak ada masalah as long selagi mana nama tu tak ada dalam sanad. Nama tu ada dalam matan. Maksudnya nama tu sahabat lah. As long kita tahu dia sahabat, tak ada masalah. Sebab sahabat semua udul, semua adil. Okey, dia tanya boleh tak berwuduk dengan air laut. Kemudian Nabi jawab dengan jawapan yang sikit kita tengok macam terpesong sikit. Macam kita kata macam tak tepat jawapannya ni kan, kita rasalah. Sebab apa? Sebab bila mana ditanya, contoh dia tanya ya Nabi, boleh tak kami nak wuduk dengan air laut? Kemudian sepatutnya kita kata jawab dia lah boleh kan, lagi senang, sahabat pun boleh terus balik bila tanya. Tapi Nabi jawab air dia suci. Nabi jawab air dia suci. Nabi tak kata boleh ni dalam masyarakat na'am lah. Saya hanya menukilkan apa yang ulama cerita, bukan saya cerita daripada kepala otak saya sendiri. Jadi sepatutnya ulama kata sepatutnya Nabi boleh dia jawab na'am. Nabi boleh dia jawab boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab soalan tu simple. Soalan tu bukan susah. Jadi sepatutnya boleh je Nabi jawab boleh, na'am. Tapi Nabi jawab dengan jawapan yang macam kita tengok tak berapa tepat, semacam umum, istilah dia umum. Air ni boleh kan, air ni boleh bersuci dengannya. Jadi para ulama dia kata kenapa Nabi jawabnya tu? Para ulama cuba untuk mencari sebab. Jadi bila mana satu hadis tu sahih, bila mana sesuatu hadis ni sahih, jadi para ulama akan cuba mengkaji apa-apa yang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tu dan cuba untuk mencari sebab. Tapi selepas dia pastikan hadis tu sahih. Okey. Jadi para ulama tengok, dia kata sebabnya yang pertama adalah supaya bila mana orang tengok hadis ni, dia tak menganggap bahawa jawapan Nabi ni hanya khusus untuk orang yang dalam keadaan macam sahabat ni je. Sebab sahabat yang bertanya ni keadaan dia adalah dia dengan naik kapal, air tak cukup, dia nak wuduk. Air tak cukup nak wuduk. Okey. Bila Nabi jawab wa tahur ma'hu dengan jawapan yang umum, orang yang baca hadis ni dia tak tengok jawapan Nabi ni hanya khusus untuk orang yang macam sahabat je. Dia kata okey, kalaulah orang tu naik kapal bukan sebab macam sahabat ni, boleh tak dia wuduk dengan air laut? Boleh juga, walaupun dia punya keadaan tak macam sahabat ni waktu ni. Contoh lain, walaupun dia tengah naik kapal, air dia banyak, sahabatnya air sikit dan tak cukup untuk berwuduk. Orang tu naik kapal, air dia banyak, cukup je, tapi dia nak wuduk dengan air laut, boleh tak? Boleh juga. Tapi kalau Nabi jawab na'am je, tak boleh. Orang yang selain daripada keadaan sahabat ni tak boleh. Dia kena pastikan macam keadaan sahabat sahaja baru boleh. Macam keadaan sahabat ni baru boleh. Maksudnya apa? Maksudnya pasti dia naik kapal tu, air dia tengah sikit sebagainya. Tapi kalau orang air banyak, tak boleh. Tapi bila mana Nabi jawab macam ni, Nabi jawab dengan jawapan yang umum, bermaksud orang yang dalam keadaan selain daripada sahabat macam ni tak boleh, air dia banyak contohnya kan, tapi dia nak wuduk dengan air laut juga boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, kemudian contoh dekat rumah dia bawa air laut, boleh tak ada wuduk? Boleh juga, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab jawapan ni tak khusus. Okey, itu satu. Yang kedua adalah kenapa Nabi tambah lagi jawapan? Sepatutnya dah settle lah soalan, satu soalan je, jawab pun satu je lah, tapi Nabi tambah lagi jawapan. Ada ulama-ulama adab, ulama-ulama yang takhasus, yang bidang adab, dia kata al-jawab ala qadri su'al kan, al-jawab ala qadri su'al, maksudnya kita jawab ni berdasarkan soalan lah, jawab berdasarkan soalan. Saya tak pasti universiti dekat Malaysia macam mana, tapi kami dulu universiti, kalau contoh 5 soalan peksa, dia kata jawab 3 daripada 5. Kalau kami jawab 4, dia potong markah.
Sebab apa tak faham soalan ni kata? Kita kata bukan apa, takut satu soalan tu salah jawab. Jadi sebab berhati-hati kita jawab 4. So kalau tolak satu soalan salah, adalah satu backup kan. Berhati-hati. Ataupun kita nak tunjuk kita pandai, kita jawab 4. So orang yang right ni, Syekh yang right, dia kata pandai budak ni, bagus, baca lebih, dia kata bagi lebih. Tak, kita orang bila jawab macam tu, Syekh tu kata kamu tak faham soalan, so kamu ditolak markah sebab tak faham soalan. Jadi fahmus soal, faham soalan tu setengah daripada jawapan. Fahmus soal nisful jawab. Faham soalan tu setengah daripada jawapan. Tapi kalau kita baca hadis, seolah-olah Nabi tak faham soalan. Sebab apa? Sebab Nabi jawab lebih daripada kadar soalan. Jadi masalah dia dekat kita ke atau masalah dia dekat Nabi? Masalahnya sebab Nabi tak, kalau ikutkan Nabi tak faham soalan. Sebab apa? Soalan satu masalah aja. Tapi Nabi tambah lagi masalah tentang mayat ataupun bangkai yang berada di lautan yang tak ditanya oleh sahabat. Tapi Nabi cerita juga bahawa bangkai ini bangkai yang halal. Jadi ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ni, dia kata kalaulah jawapan yang ditambah itu penting, darurah, penting ataupun bagi manfaat kepada orang yang bertanya dan dia ada kaitan yang sangat-sangat rapat dengan soalan yang ditanya, dia kata tak ada masalah untuk menambah. Saya bagi contoh. Saya tanya kan, contoh saya baru datang kat Sumban, saya tanya daripada sini macam mana nak pergi Sumban. Lepas tu tuan pun jawab okey, ikut jalan Matahari High contohnya. Bukan Matahari High, apa yang dekat Econ Safe tu, jalan potong tu, Forest High. Ikut Forest High tu, jalan potong tu. Tapi hati-hati, situ ada banyak roadblock. Okey, hati-hati, ada banyak roadblock. Saya tak tanya pun. Saya kata macam mana nak pergi situ. So bagi jalan cukup lah. Tak payahlah cakap ada polis ke tak ada polis. Tapi kalau tuan-tuan tak cakap saya kena roadblock, esok tu saya jumpa tuan-tuan, saya mungkin pukul. Sebab apa? Asal tak beritahu ada roadblock, kan kita dah marah. Jadi sepatutnya jadi jawapan tambahan daripada tuan tu, ada roadblock tu, betul ke tak betul? Betul. Sebab apa? Sebab ada kaitan dengan soalan. Walaupun saya tak tanya jawapan tu ada roadblock ke tak ada roadblock ke, saya tak tanya. Tapi bila tuan dah bagi jawapan yang lebih lengkap dan jawapan tambahan tu ada kaitan yang sangat yang saya perlukan, so itu tak ada masalah. Itu juga yang berlaku dalam hadis ni. Nabi SAW bagi tambahan jawapan dan tambahan ni adalah satu yang diperlukan. So apa? Sebab orang tu, yang sahabat yang tanya Nabi tu, sebab dia dah tak cukup air. So kemungkinan bila tak cukup air, mungkin juga dia tak tahu juga dalam masalah makanan yang bangkai yang ada lautan. Sebab apa? Sebab dia tak tahu tentang hukum berwuduk dengan air laut. Jadi bila dia tak tahu hukum berwuduk dengan air laut, mungkin juga dia tak tahu hukum makan bangkai yang ada dalam laut. Jadi bila mana Nabi rasa benda ni penting, jadi Nabi dah jawab siap-siap. Okey, itu adalah kelebihan Nabi SAW dalam memberi jawapan. Dan itulah juga yang diceritakan bila ulama-ulama tentang yang yang berkejimun dalam masalah fatwa ni, dia kata antara kriteria yang perlu pada seorang pemberi fatwa ni, mufti atau sebagainya, dia mesti faham keadaan orang yang bertanya. Kalau orang yang bertanya orang awam, dia tak perlulah bagi mazhab A, mazhab B, mazhab C, mazhab D. Seolah-olah macam orang yang bertanya, seolah-olah macam bayi, kanak-kanak bayi kan, bayi tak tahu benda lagi. Kita letak bubur, kita letak kentang goreng, kita letak ayam percik, kita letak 5 makanan. Kita kata kau pilihlah mana kau nak makan. Sampai esok dia tak makan. Sebab apa? Sebab dia tak tahu apa yang dia nak makan. Sepatutnya kita suap dia apa yang dia patut makan. Selesai masalah. Tapi kalau orang besar macam kita letak 5, lagi cepat habis. 10 lagi cepat habis. Makin banyak makanan makin cepat habis. Sebab kita tahu makanan apa yang sedap, makanan apa yang perlu makan. Tapi bayi lagi banyak makanan, lagi pening kepala dia nak makan. Itulah juga macam mufti. Sepatutnya bila mana yang tanya orang awam, so dia bagi jawapan yang dia rasa paling kuat dalil dia ikut kita. Bukan dia bagi A, B, C, D. So orang awam tu elok dia lagi faham, lagi tak faham jadinya. Okey, itu antara kriteria yang diperlukan oleh ulama-ulama yang memberi fatwa. Dan diambil kriteria tu berdasarkan hadis ni. Jadi Nabi tengok ada keperluan untuk orang tu tahu dalam masalah ni, walaupun soalan ni tak ditanya, tapi Nabi SAW tetap juga bagi pendapat dalam masalah ni. Okey, selesai tentang masalah tu. Kemudian akhrajahul arba'ah. Kalau kita tengok, dikeluarkan oleh arba'ah kan. Tadi kita dah cerita metodologi. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Hajar tentang arba'ah ni adalah 4.
Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dengan Ibnu Majah. Jadi daripada dia cerita A, B, C, disebut empat orang ni, jadi disebut dengan satu perkataan sahaja, iaitu al-arba'ah. Jadi kalau orang yang tak faham, dia translate. Contohlah sekarang banyak buku translate kan, banyak buku translate bahasa Melayu, bahasa Indon. So dia pun tulis dikeluarkan oleh 4, sampai hari 3 minggu kita nak faham 4 ni tak jumpa-jumpa kan. Sebab tu contoh macam dalam Google kan, ada Google Translate. So kita nak translate hadis Ahad jadi hadis Sunday, sampai 2 minggu kita cari hadis Sunday tak jumpa-jumpa kan. Sebab apa? Sebab hadis tu jadi hadis Sunday. Jadi ada benda-benda yang boleh kita translate, ada benda-benda istilah tu kita kekalkan. Jadi macam ni lah juga akhrajahul arba'ah, sepatutnya dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dengan Ibnu Majah, bukan dikeluarkan oleh 4. Okey, wa Ibnu Abi Syaibata wal lafzu lahu, maksudnya lafaz yang dibawa oleh Ibnu Hajar ni adalah lafaz Ibnu Abi Syaibah, bukan lafaz. Sedangkan hadis ni dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Tapi kenapa dia guna lafaz Ibnu Abi Syaibah? Jadi ada benda yang nak Ibnu Hajar nak. Antaranya adalah mungkin lafaz Ibnu Abi Syaibah ni lebih ringkas. Lafaz yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah ni lebih ringkas dan lebih padan dengan apa yang dikehendaki oleh Ibnu Hajar dalam buku dia ni. Sebab apa? Sebab dia nak ringkaskan buku kan. Jadi lafaz Ibnu Abi Syaibah lebih ringkas. Okey, wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmizi. Dia ni disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ni ada satu kitab nama dia Sahih Ibnu Khuzaimah. Kalau pernah dengar lah, selain daripada Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim, ada sahih lain juga, Sahih Ibnu Khuzaimah. Ada satu lagi sahih nama dia Sahih Ibnu Hibban. Jadi Ibnu Hibban ni ada murid kepada Ibnu Khuzaimah. Imam Muslim ada murid kepada Bukhari. Jadi sahih dua sahih ni. Cuma Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Ibnu Hibban ni tak boleh capai tara Ibnu Bukhari dengan Muslim lah. Tapi tetap kita kata sebagai Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Ibnu Hibban sebab dia sendiri yang namakan kitab dia macam tu kan. Kemudian warawahu Malik. Malik ni diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Malik ni riwayatkan dekat mana? Imam Malik ada satu kitab nama dia Al-Muwatta'. Imam Syafi'i kata tentang kitab Muwatta' ni kan, dia kata asahhu kitabin ala wajhil ard. Imam Syafi'i dia kata tentang kitab Muwatta', kitab yang paling sahih di atas muka bumi. So kita pun pening lagi, kita kata Imam Syafi'i ni mesti tak tahu Sahih Bukhari ni. Kita kutuk lagi Imam Syafi'i, habis lagi kena. Sedangkan Imam Syafi'i asadus sunnah. Jadi kita dah kutuk Imam Syafi'i, tak tahu Sahih Bukhari. Dia tak tahu ke ijma' muhaddisin, ulama hadis dah berijma' bahawa Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih. Kita dah kutuk. Sedangkan Imam Syafi'i meninggal bila? 204. Belum lahir Imam Bukhari, waktu tu kanak-kanak lagi. Imam Muslim belum lahir lagi. Kita dah bantai Imam Syafi'i dah kan. So bila macam mana kita nak defend? Kalau dia ada sekarang kita boleh minta maaf kan, tapi dia meninggal. So kita jumpa dia hari akhir je lah. Jadi pastikan kita nak faham satu pernyataan para ulama tu, kita faham situasi dia, kita faham situasi dia kan. Jadi Imam Syafi'i pada waktu dia cerita asahhu kitabin tu, dia cerita sebaik kitab yang paling sahih tu, waktu tu Imam Bukhari kanak-kanak lagi, tak tulis lagi. Jadi dia tak jumpa lagi Sahih Bukhari. Jadi sebab tu dia kata asahhu kitabin. Sebab tu dia kata Sahih Imam Muwatta' Malik adalah kitab yang paling sahih. Jadi wasyafi'i wa Ahmad. Jadi diriwayatkan juga oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i riwayat kat mana? Imam Syafi'i ada satu kitab nama dia Musnad Imam Syafi'i, tapi tak masyhur lah, tak masyhur. Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, Okey, selesai satu hadis. Saya sebenarnya waktu nak syarah hadis, sebenarnya saya tak prefer untuk masuk pada detail dalam hukum hakam, melainkan kalau ada soalan. Cuma sebab apa? Sebab setiap hadis ni kadang-kadang detail. Hadis yang pertama ni Imam Syafi'i dia kata nisfu ilmu taharah, setengah daripada ilmu tentang taharah ni ada dalam hadis ni. Maksudnya hadis ni sangat-sangat penting. Bila mana sangat-sangat penting, hadis ni cerita tentang banyak hukum sebenarnya. Cerita tentang masalah air, cerita tentang masalah haiwan. So banyak sebenarnya. So kalau kita nak pergi detail daurah satu hari, kadang-kadang satu hadis pun boleh sebenarnya kan. Jadi susah juga sebenarnya. Dan hadis ada dalam 1300-400 kan, hadis 1300. So ulama kata mala yudraku jullu la yutraku kullu. Apa yang kita tak dapat sebahagian besar, jangan tinggal semualah, okey. Jadi kita habis satu hadis hari ni. Okey, sebenarnya dah pukul 9.10. Betul? So satu hadis je lah kot. Tak masuk kitabul jami' sebenarnya. Kitabul jami' sebenarnya saya sebut dengan ustaz yang tu, saya nak syarah satu permulaan hadis, permulaan kitab
mula dengan kitab Taharah, kemudian kita berpindah kepada akhir kitab Jami' supaya kita dapat antarakan, seimbangkan di antara masalah fiqh dengan masalah berkaitan adab dengan akhlak. Sebab kita sekarang ni memang menuntut ilmu dah bagus dah, alhamdulillah. Hari ni dah ada jadual kita dari fiqh, esoknya hadis, esok lagi akhlak, esok lagi akidah, bagus sangat dah. Tapi kadang-kadang kita hafal banyak daripada amal, kan. Jadi contohnya saya kata Nabi SAW meninggal tahun sudah hijrah, kan? Betul? Okay, Nabi meninggal dalam keadaan Nabi tinggalkan 124,000 sahabat lebih kurang. 124,000 sahabat paling kurang. Dan setiap sahabat ini ada keistimewaan masing-masing lah. Ada sahabat, contoh Abu Hurairah, sahabat yang sangat-sangat masyhur tentang hafalan, menghafal lah. Kalau cerita tentang hafalan mesti akan kaitkan dengan Abu Hurairah. Kalau cerita tentang panglima perang mesti akan kait dengan Amr bin As, kait dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagainya. Kalau cerita tentang kehebatan syair, bahasa dan sebagainya mesti akan cerita tentang Nu'man bin Hasan bin Thabit dan sebagainya. Jadi setiap sahabat ni ada kelebihan, dan jumlah para sahabat yang tinggal dalam 124,000. Tapi kalaulah saya tanya, Khulafa' Rashidin senang sangatlah, kan? Khulafa' Rashidin tak tahu, susah juga. Kalaulah saya tanya menamakan 10 sahabat yang dijanjikan syurga daripada 124,000 ni, agak-agak kita boleh jawab ke tak? Kan? Jadi kadang-kadang kita tahu orang punya aib lagi banyak daripada kita tahu kita punya tokoh-tokoh hebat. Jadi kadang-kadang kita sepatutnya berbangga lah. Kita ada tokoh-tokoh hebat dekat Islam ni. Sebab tu Imam Abu Hanifah dia kata apa? Inna qira'ata siratil qaum ahabbu ilayya min kathirin minal fiqhi. Baca sirah-sirah kaum terdahulu ni lagi aku suka daripada banyak baca tentang fiqh. Tapi yang kita kenal Abu Hanifah, dia popular dalam fiqh. Maksudnya apa? Maksudnya kalaulah dikata kalau satu hari kamu habiskan 20 jam pula. Satu hari kamu habiskan 5 jam untuk baca fiqh, sepatutnya kamu habiskan 10 jam 2 kali ganda untuk baca tentang sirah terdahulu. Itu yang dimaksudkanlah. Sebab apa? Sebab kita at-tarikh kama yuqal, at-tarikh, ulama kata tarikh yu'idu nafsah. Tarikh ni akan berulang. Jadi kalaulah kita ada tokoh-tokoh hebat macam ni, sepatutnya kita boleh, umat Islam sepatutnya boleh kalahkan semua agama-agama yang lain. Tapi apa yang kita ada sekarang adalah kuantiti lebih daripada kualiti. Apa yang kita ada sekarang kuantiti lebih daripada kualiti. Nabi gambarkan umat Islam sekarang akhir zaman mithla zabadin fil bahr, seolah-olah seperti buih. Maksudnya apa? Banyak. Nabi tak cerita 10,000, 20,000. Nabi tak guna nombor dah untuk menggambarkan banyak. Nabi terpaksa. Nabi nak menggunakan perumpamaan supaya nak menggambarkan banyak. Nabi tak guna nombor dah. Nabi guna perumpamaan seolah-olah seperti buih di lautan. Tapi orang lain tak takut juga. Kita lebih pada kuantiti. Sebab apa? Sebab kita tak berasa bangga langsung kita ada tokoh-tokoh hebat. So kalau dalam 124,000 ni, kalau kita kenal cukup asyarah mubasyirin bil jannah aje. Cukuplah. Mudah-mudahan kita akan dapat. Ulama kata illam takunu mithlahum fatashabbahu illam takunu mithlahum. Kalaulah kita tak dapat jadi macam mereka pun, memang takkan dapat pun. Tapi sekurang-kurangnya kita dapatlah apa yang dia tinggalkan. Contohnya dia tinggalkan kehebatan dalam berperang. So kita faham, kita dapat belajar dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan oleh Ibu Abu Hanifah, supaya kita belajar daripada tarikh-tarikh ataupun sirah ulama yang terdahulu. Jadi itu sahaja. Kita tak masuk dalam Kitabul Jami'. Itu sebagai pendahuluan lah. Nanti kita masuk Kitabul Jami'. Maksudnya kenapa saya pilih untuk kita baca Kitabul Taharah, kemudian kita masuk Kitabul Jami'. Bukannya sebab saya nak melanggar metodologi Ibnu Hajar. Contohnya kata, dia ni patutnya kita ikutlah turutan Ibnu Hajar dah buat macam tu. Tak, saya nak serasikan. Sebab kalau kita nak bawa 2 buku susah. Contoh bawa buku ni satu, bawa buku tentang akhlak Syama'il satu, tak boleh, susah. So alang-alang Ibnu Hajar satu buku ni dah ada 2 bab, dan bab ni bab yang tentang akhlak satu, bab tentang fiqh satu. Jadi kita baca dalam satu majlis, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati dan Allah berikan kita pahala dan ganjaran, insya-Allah. Jadi setakat tu saja kita punya perjumpaan. Mudah-mudahan kita akan diberikan terus taufik untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan jangan kita putus asa lah. Kadang-kadang kita dah tak hafal, kita putus asa. Kita dah hafal tapi lupa, putus asa. Jangan risau. Abu Hurairah pun macam tu juga, kan? Jangan risaulah. Kadang-kadang
ni sebab aku dah tua dah ni, sebab aku asyik lupa ni. Jangan risau tu, lupa tu biasa. Lupa tu Abu Hurairah pun lupa je. Cumanya alhamdulillah rezeki dia hidup zaman Nabi. Jadi bila mana dia lupa, dia terus jumpa Nabi, dia kata, Nabi aku asyik lupa je. Kemudian Nabi kata, buka kau punya baju. Kemudian Nabi pun baraka fi thawbi fi ridai, Nabi pun berkati dia punya baju. Kemudian Nabi suruh pakai. Dia kata, faman nasitu harfan min zalikal yaum. Aku tak lupa walau satu huruf pun selepas tu. Cuma kita tak direzekikan untuk hidup zaman Nabi. Tapi mudah-mudahan kita cuba yang termampu. Insya-Allah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.